Okey, dah selesai dah habis azan. Okey. Untuk maklumat semua, bukan cikgu nak ganggu waktu kamu nak cuti kan. Tahu excited kan esok 5 hari cuti kan. Tapi ini jelah waktu peluang yang ada untuk cikgu bagi taklimat pada kamu semua. Sebab nanti minggu depan kamu naik sekolah, memang cikgu akan boleh bagi taklimat kelas by kelas. Tapi itu ambil masa. Sebab masa untuk kamu buat permohonan ni masa dah makin singkat. Jadi itulah jalan terbaik inilah jalan terbaik. Ya. Okey, dan sebelum ni cikgu nak buat taklimat untuk kamu awal hari tu, tapi kami baru sahaja diberikan taklimat oleh PPD berkenaan PKSK ni yang terbaru pada beberapa hari yang lepas. Jadi hari ni dah yang cikgu ada masa dan peluang untuk beri taklimat pada kamu. Okey, ya, siapa yang angkat tangan tu? Okey, kalau ada soalan, message dekat type message Okey, cikgu harap sepanjang cikgu bagi taklimat ni, kamu silent mode. Okey, ada sebarang soalan, angkat tangan tu. Okey, klik yang raise hand tu. Supaya cikgu boleh tanya soalan pada kamu lah. Okey, dan di akhir nanti pun cikgu buka ruang untuk kamu bertanyakan soalan. Okey, jadi tanpa membuang masa, cikgu mulakan berkenaan PKSK. Okey, kejap cikgu share. Okey, cikgu guna 2 handphone ni supaya satu handphone tu dapat admin kawan kamu ni. Okey, berkenaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Okey, ramai kawan-kawan kamu ni yang tak tahu lagi apa tu PKSK. Sebelum ni cikgu Aini, cikgu Sanisa, kami dah maklumkan dalam grup Telegram tingkatan 3. Tapi masih ada lagi yang bertanya, apa tu cikgu PKSK? Cikgu, saya nak link, nak mohon KV, macam mana caranya? Sedangkan cikgu dah bagi link dah dekat Telegram tingkatan 3. Tapi mungkin kamu tak faham jelas lagi apa itu PKSK. Jadi di sini cikgu akan terangkan apa itu PKSK. Okey, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi tahun 2022. Sebab apa 2022? Sebab ini adalah untuk kemasukan ke sekolah khusus bagi tahun 2022. Okey. Kenapa wujudnya PKSK? Dulu untuk permohonan ke KV, maktab, tentera diraja, sekolah menengah teknik, semuanya berasingan. Tapi sistem ni diwujudkan untuk permohonan secara satu single entry point. Okey, maksudnya dah satu sistem. Okey, sekolah khusus tu adalah 5 sekolah yang masuk dalam sekolah khusus, iaitu sekolah berasrama penuh SBP, sekolah menengah kebangsaan, agama,
Kejap kawan kamu nak admin ni. Okey, SMKA. Okay, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Sekolah Menengah Teknik, SMT, College Vocational dan juga Maktab Tentera Diraja. Okay, nanti cikgu akan terangkan satu persatu berkaitan sekolah khusus ni. Okay, ada 5 sekolahnya yang termasuk dalam senarai sekolah khusus. Okey, kenapa diwujudkan? Sebab kamu tak ada PT3. Jadi sebab itu diwujudkan sistem ini. Okey, nanti kamu akan ada menduduki ujian penilaian untuk masuk ke sekolah khusus ini. Okey. Sistem entry ni, sistem permohonan talian bagi kemasukan murid ke sekolah khusus dibangunkan secara single entry point. Satu sistem. Kaedah baharu pentaksiran standard secara berpusat digunakan untuk kemasukan murid ke sekolah khusus. Okey. Okey, proses dia. Proses permohonan ni single entry point bermaksud berpusat pada satu dan dia segala maklumat peribadi kamu dah dilinkkan dengan APDM. Dah dilinkkan dengan APDM, jadi segala maklumat peribadi kamu semua dah masuk dah dalam tu. Cuma kamu hanya isi klik sahaja permohonan. Kejap lagi cikgu tunjuk satu-satu macam mana cara nak buat permohonan secara atas talian. Okey, kemudian pentaksiran ataupun saringan bermaksud ini pentaksiran dilakukan secara berpusat. Okey, pentaksiran dalam talian online secara berpusat. Bermakna nanti kamu akan menduduki pentaksiran. Bermaksud ujian pentaksiran tu kamu akan diberikan satu lokasi. Nanti dalam permohonan kamu yang pilih. Di mana kamu nak pilih tempat untuk kamu menduduki PKSK ni. Okey? Nanti cikgu akan tunjuk. Okey, pemilihan dan penawaran. Maknanya nanti kamu akan mendapat tawaran salah satu sahaja daripada permohonan kamu. Nanti ada 3 pilihan. Dalam 3 pilihan tu salah satu saja kamu akan dapat. Okey. Ini tak payah tunjuk. Okey, ini penting ni. Okey. Untuk PKSK ni, pentaksiran kemasukan sekolah khusus ni, okey, ada 3 bahagian yang kamu akan ambil. Okey. Pertama, bahagian A, kecerdasan insaniah. Okey, kecerdasan insaniah ni ada 3 item yang termasuk dalam tu. Okey, pertama EQ. EQ ni kecerdasan emosi. Kedua, SQ, kecerdasan rohani. Okey, dan SSQ, kecerdasan insaniah. Bermaksud ini semua akan dilihat dari segi jawapan kamu tu, kamu perlu jawab dalam bentuk aneka pilihan. Okey, objektif lah. Tapi dia akan bagi contoh lah. Contohnya, okey, cikgu bagi contoh dalam situasi contoh dia bagi ayat lah. Okey, sekiranya kamu melihat seekor kucing terluka, yang terluka di tepi jalan. Apakah yang akan anda lakukan? A, saya akan menolong kucing itu dan membawanya pulang ke rumah. B, saya akan membiarkan sahaja. C, saya tak tahu nak buat apa. Itu contohnya lah, contohnya. Okey, cikgu tak pernah ambil ujian ni. Tapi ini contoh yang boleh cikgu bagilah pada kamu berdasarkan maklumat yang cikgu dapat lah. Okey, itu contohnya. Jadi dekat situ ada penilaiannya. Kamu waktu tu nanti kamu akan dibawa ke bilik komputer dan kamu akan menjawab dalam talian secara online. Okey, kat situ maka untuk insaniah 20%, ada 30 soalan dan untuk kecerdasan intelek pula bahagian B. Intelek ni bermaksud kamu akan ditanya berkenaan kecerdasan intelek dari segi pengetahuan am. Okey, ni ada 70 item 70 soalan. Memang objektif tapi ada 70 soalan. Okey, kemudian pengetahuan am contohnya berkaitan sukan, berkaitan isu semasa
Sebab tu segala isu semasa kamu kena tahu. Rajin-rajinlah tengok berita. Okey, rajin-rajinlah membaca surat khabar. Kalau search internet tu rajin-rajinlah tengok tentang maklumat, berita terkini, apa yang berlaku, siapa menteri kita sekarang. Kamu kena tahu semua tu. Okey, siapa menteri pendidikan? Tu contohnya lah. Kamu perlu tahu semua tu. Itu contoh isu semasa lah. Okay, pengetahuan am. Yang mesti semua pelajar mesti tahu. Okay, berkaitan negara. Okay, kemudian matematik. Mungkin ada soalan tentang matematik. Sebab nama pun kecerdasan intelek. Jadi itu yang akan membezakan kamu dengan orang lain jugalah. Jawapan kamu tu. Okay, kemudian bahagian C. Okay. Artikulasi penulisan. Ini adalah secara bertulis. Ini jawapan kamu dalam bentuk subjektif. Okay, mesti buat ayat, karangan, esei minimum 250 patah perkataan. Okay, ada 3 soalan. Tapi kamu pilih salah satu sahaja. Okey, contohnya lah contoh soalan dia. Kamu bercita-cita untuk menjadi tokoh murid. Terangkan cara untuk kamu mencapai impian tersebut. Itu contohnya lah yang cikgu bagi. Okey, kat situ markahnya 10%. Okey, kalau tadi bahagian A 20%, bahagian B 70% dan bahagian C esei ni paling rendah lah 10%, tapi itu pun banyak menyumbangkan kepada markah keseluruhan kamu. Okey, nanti dia akan totalkan berapa persen yang kamu dapat. Dari situlah nak menilai sama ada kamu layak masuk ke sekolah khusus yang kamu mohon ataupun tidak. Okey, itu bergantung pada kota yang diberikan bagi setiap sekolah khusus yang kamu mohon tu. Ini adalah tentatif harian bagi PKSK. Okey, nanti waktu permohonan tu, kejap cikgu kalau kamu nak masuk ni. Okey, waktu permohonan tu nanti, lepas kamu mohon, kamu sentiasa kena tengok, kena alert pada tarikh-tarikh penting yang cikgu bagi tu, yang cikgu maklumkan, yang cikgu sebarluaskan dalam grup. Cikgu akan sentiasa bagi info dari semasa ke semasa. Apabila dah nak tamat je permohonan ni, cikgu akan ingatkan juga. Dan bila waktu boleh semak keputusan semak pusat PKSK yang kamu akan duduki pun tarikhnya nanti cikgu akan ingatkan dalam grup ataupun cikgu akan maklumkan dalam kelas. Okey, untuk hari kejadian ada 3 sesi. Nanti dia akan dalam makluman kamu tu, kamu kena tengok dalam surat yang kamu akan semak secara talian tu nanti, kamu perlu lihat kamu sesi yang keberapa? Yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Okey, berkemungkinan mungkin dia akan buat di pusat tu sama ada sehari ataupun 2 hari. Cikgu pun tak pasti. Okey. Kemudian untuk permulaannya kamu akan daftar dulu di pusat PKSK yang dia tetapkan untuk kamu. Kemudian untuk pertama lepas pendaftaran, kamu akan menduduki artikulasi esei dulu. Lepas buat jawapan esei yang paling minima 250 patah perkataan tu, okay, lepas tu barulah kamu dibawa ke bilik komputer untuk kamu menjawab ujian PKSK. Okay. Okay, ini dia. Macam mana fasa proses pengambilan 2022. Okay. Jangan kamu klik tingkatan 1 ni. Ni tingkatan 1 ni untuk pelajar darjah 6. Okey, kamu perlu klik link yang tingkatan 4. Link ni cikgu dah bagi lama dah. Cikgu Sanisa pun dah bagi dalam grup Telegram. Cikgu pun ada ingatkan juga. Jadi kamu klik link tu. Okey, nanti kamu akan masuk dalam link tu dan semakan pusat PKSK tingkatan 4 ni, kamu boleh semak mulai 1 Disember, hujung tahun ni. 1 Disember, waktu tu belum cuti sekolah lagi.
Kemudian pelaksanaan PKSK akan dilaksanakan mulai bulan Januari. Bagi tingkatan 4 pada 7 hingga 17 Februari. Okey, itu untuk PKSK, ujian pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Kemudian pemilihan ni bergantung pada agensi yang kamu pilih tu. Dia akan menilai keputusan PKSK kamu. Dia akan nilai juga kamu punya PBD. Dia akan nilai juga kamu punya PAJSK. Dan dia akan nilai juga kamu punya psikometrik. Okey. Kemudian keputusan pemilihan akan keluar pada 15 Mac. Okey, selepas tu bagi yang tak dapat, okey, maknanya kamu nak sangat ni tapi kamu tak dapat, tak lulus. Kamu boleh buat rayuan pada 15 Mac hingga 29 Mac. Lama juga ni tempoh dia dibagi ni. Okey, untuk kamu buat rayuan. Tapi rayuan ni yang cikgu dapat tahu, kamu boleh buat rayuan ke sekolah yang kamu nak tu lah. Contohnya kamu nak mohon college vocational kan. Nak sangat. Okey, teringin nak masuk KB Tanjung Puteri. Jadi kamu boleh walk in ke sana dan bawa dokumen yang dimaklumkan lah. Nanti sepanjang tempoh rayuan tu juga nanti adalah promosi yang diberikan oleh setiap kolej-kolej vocational yang ada di sekitar Johor Bahru. Okey. Kemudian sekolah khusus, ini dia ya. Okey, ini dia banyak ni sekolah berasrama penuh 69 buah sekolah di seluruh Malaysia. Sekolah menengah kebangsaan agama 61. Sekolah menengah teknik 9 sekolah. Kolej vocational ada 87 kolej vocational dan maktab tentera diraja ada 1 sahaja. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan satu persatu. Inilah. Okey. Kemudian tarikh-tarikh penting ni juga nanti cikgu akan bagi dalam grup. Okey. Okey. Ingat ni, ni tarikh penting ni bermakna permohonan kamu sampai 15 November ni sahaja. Ada berapa lama? 2 minggu saja lagi lebih kurang. Okey. 10 hingga 15 November sama macam tingkatan 1. Okey. Kemudian semakannya pada 1 Disember, pelaksanaan PKSK tu 7 hingga 17 Februari, semakan keputusan pada 15 Mac dan pendaftaran akan dimaklumkan nanti rayuan pada 15 hingga 29 Mac. Ni tarikh ni sangat penting Jangan nanti last minute baru nak mohon. Kau boleh biarlah mohon awal-awal ni. Lagi-lagi ni ada cuti 5 hari ni. Luangkan masa, buatlah permohonan. Benda tu simple sahaja. Tak susah mana pun. Okey, seterusnya cikgu teruskan. Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk cara nak buat permohonan. Sebelum itu cikgu terangkan dulu satu persatu tentang sekolah-sekolah yang terdapat dalam senarai sekolah khusus tu. Okey, ini yang pertama berkenaan sekolah berasrama penuh. Sekolah berasrama penuh. Masa singkat kan dah 8.30 dah, cepat je masa berlalu kan. Okey, cikgu akan terangkan secara ringkas dan cepat pantas untuk kamu semua. Okey, kejap ya. Kita lihat ni untuk tingkatan 1. Lihat untuk tingkatan 4. Okey, syarat pemilihan murid tingkatan 4. SBP. Okey, syaratnya murid mestilah warga negara. Okey, kalau bukan warga negara memang tak dapat lah. Okey, berpotensi ni akademik. Dia akan yang paling utama dia akan lihat dari segi akademik kamu. Nama pun sekolah berasrama penuh kan. Kemudian mencapai aras toleransi pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Maknanya nanti kamu kan nak ambil PKSK nanti, kat situ dia akan nilai sama ada kamu layak untuk masuk SBP atau tidak. Dan aktif co-curriculum.
Okey, ni sama ulangan. Okey, kurikulum dan sebab tu dia minta markah kamu PAJSK. Sebab nak nilai kurikulum kamu tu. Macam mana? Okey. Okay, asas pemilihan dan penempatan 4 merit utama yang dikenal pasti sebagai kriteria pemilihan dan penempatan murid di SBP. Okey, pertama PBD kamu. Semua dah tahu tak markah PBD? Kalau nak tahu, tanya guru tingkatan kamu. Okey, ini markah PBD. Kemudian PKSK yang akan kamu duduki nanti, PAJSK. PAJSK ni dia akan lihat juga kurikulum kamu dan status sosioekonomi. Dia utamakan bagi B40. Okey, yang berpendapatan rendah. Okey, kemudian ini tarikh samalah macam tadi. Okey, yang cikgu tunjuk tadi. Syarat penawaran, tawaran tertakluk pada syarat-syarat tawaran. Okey, kemudian keputusan murid yang berjaya adalah muktamad. Okey, ni samalah macam yang tadi cikgu dah terangkan awal tadi. Sebab termasuk dalam KSK. Okey, tawaran kepada murid yang berjaya akan terbatal sekiranya murid tak daftar dan tempoh 7 hari dari tarikh tarikh pendaftaran. Maknanya kalau dia letakkan tarikh untuk daftar, kalau kamu tak daftar-daftar juga dalam tempoh 7 hari selepas itu akan terbatal. Okey, itu sahaja bagi sekolah berasrama penuh. Okay. Kemudian sekolah menengah kebangsaan agama ni, cikgu akan terangkan sikit sebab takut ada kawan yang keliru, kamu yang keliru. Okey, sebenarnya untuk kamu ni, kamu tak boleh mohon sekolah menengah kebangsaan agama sebabnya syarat khusus dia mengambil hifz Al-Quran dan maharat Al-Quran KSSM semasa menengah rendah. Di sekolah kita tak ada subjek ini. Okey, jadi cikgu tutup untuk penerangan sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, kemudian MTD. MTD kamu boleh mohon sebab tapi hanya pelajar lelaki sahaja. Pelajar perempuan, sorry, kamu tak dapat nak mohon. Automatik kalau kamu mohon nak isi tu, memang maktab tentera tak dalam senarai kamu, memang tak ada. Sebab kamu memang tak boleh. Syarat ini adalah dia nak lelaki sahaja. Sebab apa? Maktab tentera Diraja ni dia ada satu je kat seluruh Malaysia. Okay, dia tak ada banyak. Tak macam KB, tak macam sekolah SBP. Okay. Kemudian satu-satunya sekolah berasrama penuh di Malaysia yang menggabungkan akademik dan latihan ketenteraan. Sekolah di bawah Kementerian Pertahanan. Terletak di Kem Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur. Okey, lelaki tingkatan 4 dan 5 sahaja yang ada kat sana. Kamu mohon ni untuk kemasukan tingkatan 4. Dah sampai tingkatan 5 sajalah. Okey, motonya adalah berkhidmat memimpin. Ini gambar dia punya komandan lah. Okey, komandan Maktab Tentera Diraja. Handsome tak? Okey, seterusnya cikgu teruskan. Ni cikgu terangkan ringkas jugalah ya. Nanti kalau kamu nak tahu detail, search je kat internet. Banyak maklumatnya. Okey, di MTD ni, Maktab Tentera Diraja, ada 3 package, STEM A, STEM B dan kemanusiaan. 3 subjek teras tu memang ada. Dan kemudian siapa yang ambil STEM A ni akan ambil fizik, kimia, matematik tambahan dan biologi. Bagi yang ambil STEM B pula, subjek elektif dia fizik, kimia, matematik tambahan, sains komputer dan prinsip akaun. Perasan kat sini tak? Dia nak tengok akademik juga ni. Okey, kemanusiaan pula akan ambil sains perniagaan, sains komputer, prinsip akaun, matematik tambahan dan pendidikan seni visual. Okey, bukan kurikulum je dia tengok. Okey, nanti cikgu terangkan detail Okey, ini tentang masa belajar kat sana. Cikgu lihat ni tu pengetahuan semua je lah cikgu terangkan. Okey, dari pagi sampai pukul 2, hari Isnin sampai Khamis.
dan juga Jumaat ada juga. Okey, Isnin, Khamis, Jumaat pun ada kelas kelas akademik satu waktu 1 jam 30 minit. Okey. Kemudian pukul 3.30 hingga 4.30 ada kelas tambahan. Dan malam pun ada juga kelas tambahan. Pukul 8 hingga pukul 10. Maknanya satu hari lah memang belajar. Kemudian, okey, ini peperiksaan dia. Macam biasalah sekolah kita pun memang semua sekolah lah ada ujian macam ni. Okey, kemudian ni cikgu tak payah terangkan lah ya. Dia punya tahap MTD dia nilai macam ni lah. Lestari 1 berapa pointer dia, Lestari 2, Lestari 3. Macam kat U pula rasa. Okey, ini gambar-gambar dia. Gambar program dia. Smart-smart kat sana. Memang dilatih ala-ala tentera lah kat sana. Kurikulum. Okey, ini dia kurikulum dia. Sukan. Yelah, sekolah tentera kan. Macam ni lah. Sukan. Macam-macam sukan yang ada. Okay, latihan ketenteraan pun dia buat juga. Dan untuk makluman kamu smart kan? Semua tegak. Okey, ni latihan ketenteraan pun dilatih. Nama pun Maktab Tentera Diraja kan. Okey. Ni gambar-gambar dia, gambar aktiviti. Cikgu lajukan sikit banyak sangat ni. Ni untuk pengetahuan kamu lah kalau ada pelajar lelaki yang berminat. Okey, lihat gambar cikgu lajukan saja. Keistimewaan, satu hari 6 kali makan. Ada penginapan juga, dapat allowance sebanyak 100 setiap bulan. Okay, rawatan kesihatan, pakaian dan pakaian seragam dan keperluan pakaian. Semua diberi. Buku teks pun ada dapat. Okay, kemudahan komputer internet dekat kelas. Memang canggih lah kat sana. Program motivasi macam-macam lah, ekspedisi. Waran untuk perjalanan udara tahunan bagi yang duduk Sabah Sarawak Labuan dapat free je tiket flight pergi dan balik. Okey, peluang selepas pengajian di MTD. Ni dia. Latihan kadet luar negara. Dapat juga peluang senang je nak masuk UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Nak masuk universiti luar negara pun mudah, universiti awam dalam negara pun mudah. Okey, lepas tu boleh mohon je, senang je. Kemudian peluang selepas pengajian di MTD. Ada lagi latihan kadet luar negara, boleh masuk UPNM. Ni dah ulangan lah ni tadi. Okey, peluang. Ni gambar ni gambar universiti kat luar negara. Ni senarai semua universiti lah, kamu senang lah sebab kat sana dia mementingkan akademik dan juga kamu punya kurikulum. Syarat. Ni dia. Daftar PKSK, dah duduki ujian, dapat kelulusan, terima calon, pemilihan. Okey, pemilihan ni ini dia akan lihat dari segi ujian fizikal. Ujian fizikal. Ni ujian PKSK lah. Seperti yang dikata. Yang cikgu terangkan tadi. Okey, dia akan tetapkan kamu akan diberikan tarikh untuk temuduga. Selepas dapat kelulusan tawaran tu, kamu akan, itu belum confirm lagi masuk. Kamu akan diberikan, dipanggil untuk pemilihan MTD. Okey, dan untuk kemasukan ke Maktab Tentera Diraja. Dan kalau nak berdia, nak mohon ni, kena jadikan pilihan yang pertama. Dan ada tiga pilihan. Jadi kamu letak MTD ni sebagai pilihan yang pertama. Kemudian dia akan terima calon dan akan buat persediaan pusat temuduga. Okey, pemilihannya. Dia akan buat ujian fizikal, ujian kesihatan, kecerdasan, ujian akademik, ujian psikologi dan last sekali temuduga akhir. Bukan senang-senang nak masuk ni. Memang kena kuat lah dari segi mental dan fizikal. Okey, kemudian yang gagal tak dibenarkan lah teruskan ujian.
Contohnya ujian kesihatan. Yang paling pertama mula dia akan lihat. Tapi pengambilan biasa. Okey. Ujian kesihatan ni dia akan lihat dulu. First kali ujian kesihatan tu. Lepas dah lulus, barulah dia akan terus bawa kamu ujian kecerdasan, ujian akademik, psikologi dan temubuka akhir. Okey. Okey, MTD akan maklumkan siapa yang berjaya. Okey, hanya 250 orang sahaja dia ambil. Kalau misalnya yang mohon ni 1000, seluruh Malaysia. Dia nak 250 sahaja. Sebab tu dia akan pilih yang betul-betul. Tak ada rayuan untuk yang gagal. Okey. Okey, ni syarat dia, tinggi dia 152 cm. Adakah kamu melepasi? Okey, berat minima. Ringannya. Berat minima dia adalah 40 kilo 40.5 kg. BMI kamu mestilah 18 hingga 26.9. Okey, ada ukuran lilit dada 74 cm. Okey, dan 79 cm. Penglihatan tak boleh rabun warna. Cermata pun tak melebihi 6/12. Okay, sihat tubuh badan, tak mempunyai penyakit yang memudaratkan. Okey, kemudian BMI, ni lah dia ajar. Okey, yang detail ni lah. Masalah kesihatan banyak ni. Ni semua ni, kalau kamu ada senarai penyakit ni, tak boleh. Maknanya kamu akan sangkut di sini. Semua ni tak boleh. Okey. Okey, itu sahaja untuk MTD sekolah Maktab Tentera Diraja. Okey, last sekali cikgu akan terangkan tentang Kolej Vocasional dan Sekolah Menengah Teknik. Okey. Ini adalah apa yang kamu tahu tentang Kolej Vocasional dan Sekolah Menengah Teknik. Tahun lepas pelajar kita ramai yang mohon sekolah menengah teknik dan juga kolej vocational. Siapa yang dapat result baik tu memang mereka mohonlah sekolah menengah teknik. Okey, tapi bagi yang dapat result baik itu, kalau dapat KB, biasanya cikgu akan minta supaya dia fikir balik. Sebab KB ni ada lebih kepada kemahiran. Okey, mana dapat result yang baik tu sebaiknya mohonlah sekolah menengah teknik. Siapa yang dapat PBD tinggi tu sebaiknya mohonlah sekolah menengah teknik. Okey, di seluruh Malaysia ada 86 kolej vocational, 9 sekolah menengah teknik. Okey. Ni dia taburannya, banyak sangat kolej vocational. Sekolah menengah teknik ada 9 sahaja. Okey, dekat Johor Bahru pun kita ada sekolah menengah teknik. Jangan risau. Okey, ni dia Okey, 37 program kolej vocational. Teknologi, ni detail teknologi kejuruteraan elektrik dan elektronik. Apa yang akan ada dalam tu? Teknologi elektrik dan elektronik. Teknologi kejuruteraan awam, teknologi pembinaan, teknologi pemprosesan kayu dan kemasan. Banyak ni lah cikgu nak baca detail ni. Nanti kamu search je kat internet, banyak maklumat ni. Okey, tapi nanti cikgu akan terangkan apa kursus yang ada di kolej vocational sekitar Johor Bahru dan juga di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Nanti cikgu akan bagi tahu apa package, apa kursus yang ditawarkan. Okay, program teknikal di Sekolah Menengah Teknik. Ni dia Sekolah Menengah Teknik ada 9, kursus teknikal ada 5, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektronik dan elektrik, sains pertanian dan perdagangan. Dia sama je macam kamu ambil SPM. Memang SPM pun. Kalau kat Sekolah Menengah Teknik kamu akan ambil SPM. 2 tahun pengajian di Sekolah Menengah Teknik. Cuma yang bezanya sekolah harian tak ada kursus teknikal ni. Hanya ada di Sekolah Menengah Teknik sahaja. Sasaran murid adalah lepasan tingkatan 3. Okey, above, average performer dan top performer. Okey, result kena bagus lah. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kejap kawan-kawan ni Amsyar nak masuk ni.
Okey, menduduki SPM. Sama je macam pelajar lain. Cuma bezanya khusus. Kalau kamu nak ambil aliran ni, kursus teknikal ni yang ditawarkan ni, kat sekolah kita tak ada. Jadi sebaiknya pergilah sekolah menengah teknik. Mohonlah. Okey. Kapasiti. Okey. Untuk tingkatan 4, sekolah menengah teknik. Okey. 2,850. Kapasiti pelajar KB tahun pertama SPM 2022 dia target 17,728. Lagi ramailah sebab banyak kan. Syarat kemasukan. Ni sangat penting ni. Cuba lihat ya. Qualification dengan sekolah menengah teknik dapat sambutan ya. Jadi fahamkan betul-betul. Okey. Untuk syarat umum, college vocational, calon ni adalah mesti warga negara Malaysia. Mesti murid bersekolah, sekolah menengah, kerajaan. Kemudian menduduki PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Mesti bila dia panggil tu PKSK, jangan kamu terlepas. Macam ada pelajar tahun lepas, waktu dipanggil tu dia tak pergi. Bila kamu tak pergi pentaksiran kemasukan sekolah khusus tu, maknanya automatic disqualified. Maknanya kamu dah tak boleh buat rayuan, kamu dah tak boleh dah nak pergi, nak mohon lagi dah. Nak teruskan lagi tak boleh. Dia sebab automatic ibaratnya kamu tak berminat. Sebab tu dia akan, maknanya kamu tak ada peluang lepas tu. Sebab tu bila dipanggil PKSK ni mesti pergi sebab penilaian adalah untuk penilaian syarat nak ambil kamu ni, mestilah kamu ambil PKSK. Kalau tak memang tak boleh. Kamu mohon buat rayuan macam mana pun tak dapat. Jadi mesti alert. Bila kamu dah isi permohonan, pastikan kamu pilih pusat PKSK yang terdekat. Jangan ambil jauh sangat. Contohnya kamu kat Johor Bahru. Isi untuk kat Sabah. Andai yang kamu nanti waktu tu mungkin kamu kat Sabah. Kok tak pergi, tak jadi pergi Sabah. Apa jadi? Dah kamu rugi, tak dapat, dah kamu nak pergi sana. Jadi waktu pilih tu untuk pusat PKSK tu, pastikan kamu pilih betul-betul. Tak payah ambil jauh-jauh, ambil yang kawasan sekitar JB sahaja. Kalau kamu kat sini. Jangan kata-kata isi kat Kelantan lah, Pahang. Jangan. Nanti kamu yang tak dapat pergi. Okey, kemudian calon ada menduduki pentaksiran bilik darjah PBD. Ingat tak? Sebab tu pentingnya kamu ikut kelas PDPR. Sepanjang beberapa bulan ni kamu tak masuk PDPR. Macam mana cikgu bagi markah PBD? Agak-agak boleh dapat markah PBD yang tinggi ke? Cuba ingat balik fikir dan renungkan. Okey, pentaksiran aktiviti jasmani. Okey, PJSK lah, sukan dan kurikulum. Okey. Dan juga pentaksiran psikometrik. Ingat lagi tak cikgu pernah buat ujian psikometrik untuk kamu? Itulah sebab tu waktu ujian tu cikgu ada cakap penting ujian ni untuk permohonan kemasukan ke sekolah khusus seperti KV, sekolah menengah teknik. Okey, sebab kalau tak memang automatik juga kamu tak layak untuk mohon. Kalau tak ada. Jadi sesiapa yang nak mohon tapi tak buat lagi ujian psikometrik, cepat-cepat mesej cikgu. Kena buat segera ya. Sebab semua markah tu cikgu dah key in. Jadi pastikan kamu dah buat. PHJSK pun sama, memang dah ada PHJSK. Cikgu kamu dah ada buat lah. PBD tu pun penting yang paling penting PBD lah. Okey, calon sihat tubuh badan, tak ada masalah kesihatan. Tak ada sebarang kecederaan, sejarah penyakit atau penyakit yang membataskan, yang menghadkan untuk pelaksanaan kerja praktikal dan amali. Sebab untuk KV ni dia lebih banyak kepada kamu ada belajar subjek teras. 6 subjek tu ada. Jangan ingat bila masuk KV kamu tak akan belajar 6 subjek teras tu. Tetap ada. Okay. Walaupun KV ni tak ada SPM tapi 6 subjek teras tu kamu ada belajar juga. Tapi jumlah tempoh masa belajar tu kurang daripada sikit lah berbanding praktikal. Dia lebih banyak praktikal dan amali. Okay, dan kamu juga tak boleh rabun warna dan buta warna. Okay, dan paling penting,
sangat berminat dengan kursus yang ditawarkan. Kalau kamu mohon tapi kamu tak minat, takut nanti dah masuk sana belajar separuh jalan. Yang susah siapa? Bukan kamu saja yang susah, mak ayah pun pening kepala kan. Pensyarah yang dekat qualification pun pening juga. Macam mana nak paksa kamu belajar kalau kamu tak minat? Jadi pastikan kamu minat. Okey, syarat khusus PBD. Penguasaan paling minima tahap PBD kamu untuk bagi subjek BM, BI, matematik, sains dan RBT. Okey, sains komputer atau RBT, kamu mesti paling minima. Sekurang-kurangnya PBD kamu tahap 3. Ini paling minima okey, kalau siapa yang dapat 2 band 1, susah sikit lah. Tapi kalau kamu lihat tengok bahasa Inggeris pun dalam penilaian kan sekarang ni. Sebab tu bahasa Inggeris sangat penting. Okey, kemudian bagi yang ni ada program khas ni, tak syarat tambahan bagi IBM PTEC ni, mesti sekurangnya tahap 4 bagi bahasa Inggeris, sains dan matematik. Kemudian yang kedua tentang sekolah menengah teknik tadi KB kan. Tambahannya untuk KB di sana nanti kamu akan belajar selama kalau tak silap cikgu 4 tahun 5 bulan di sana. Maknanya kamu akan belajar 2 tahun ambil sijil, lulus je sijil kamu akan ambil diploma 2 tahun dan 5 bulan untuk praktikal, waktu last sekali. Jadi kamu akan dapat diploma terus, bukannya maknanya kamu tak dapat SPM, sijil SPM tak dapat tapi kamu akan dapat sijil diploma kemahiran. Menarik kan? Itu dia untuk KB. Untuk sekolah menengah teknik pula, syarat umum dan khusus sekolah menengah teknik. Macam biasalah, standard lah warga negara Malaysia. Sekolah menengah kerajaan dan menduduki PKSK. Sama macam tadi, sama je dengan KB. Dan yang membezakannya adalah syarat khusus. Calon mesti sekurang-kurangnya tahap 4 PBD bagi 5 subjek ini. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, reka bentuk dan teknologi. RBT. Ini program kemahiran. Sama je tadi. Sama sahaja. Syaratnya ni dia ni contohnya lah. Kebolehpasaran, graduan KB. Ada setengahnya yang bila praktikal, last sekali praktikal, terus diserap, terus kerja kat sana. Kalau bos suka, pandai ambil hati, buat kerja betul-betul waktu tu, waktu praktikal tu, memang diserap terus kerja kat sana. Menarik kan? Ni bagi yang minat lah untuk kemahiran lah kalau KB. Ini sahaja. Bagi yang sekolah menengah teknik, peluang sangat cerah untuk kamu masuk ke universiti awam. Kejap ya, cikgu tunjuk. Kejap ya. Mana ya gambar kejap cikgu tunjuk video ni. Ini adalah KB dagang
Okey, itu bagi KV perdagangan. Okey, tadi video dia lah. Okay, dekat KV perdagangan ni yang tahu tak Kak JB ni dia dekat Jalan Susu tu Jalan Susu 7 tu, Jalan Tun Razak. Kat sana ada KV perdagangan. Ada empat kursus yang ditawarkan. Pengurusan perniagaan, kesetiausahaan, pentadbiran, perakaunan dan juga teknologi sistem pengurusan pangkalan data dan aplikasi web. Okey, ini 4 sahaja ya. Okey, itu perdagangan. Kemudian KV ERT Azizah. Okey, dia ada 5 kursus ataupun program yang ditawarkan. Seni kulineri, bakery dan pastry, seni reka fashion, pendidikan awal kanak-kanak dan kosmetologi. Tahu tak apa tu kosmetologi? Ini yang makeup tu. Okey, yang apa spa. Itu kamu akan belajar lah tu. Ni dia. Menarik kan? Asrama ada ya. Okey. Tapi asrama diberikan untuk asrama perempuan kalau tak silap cikgu. Yang lelaki biasanya mereka dia akan datang sendirilah, naik kenderaan sendiri, tak tidur asrama. Kalau tak silap lah. Okey, kemudian College Vocational Tanjung Puteri. Okey, ni ada dekat bandar sana. Okey, sekolah ni College Vocational ni Tanjung Puteri ada kursus kimpalan, elektrik, teknologi pembinaan, otomotif dan juga teknologi elektronik. Cikgu pernah pergi melawat ni walk-in kat sana. Tengok tempat dia. Boleh tahan jugalah, besar lah. Okay, dan yang program terbaru ni ada kerjasama dengan McDonald. Penyediaan dan perkhidmatan makanan segera. Ni dia macam dia latihan bersama McDonald. Okay. Ni yang tambahan yang terbaru lah. Okay, kemudian kejap kawan kamu ni masuk, ada yang baru nak masuk. Okey, kemudian sekolah menengah teknik JB. Okey, macam cikgu cakap tadi lah, ada kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, mekanikal, pertanian dan perdagangan. Okey. Permohonan sama juga, linknya sama. Semua ni permohonan atas satu talian saja. Kemudian kejap ya. Okey, cikgu akan tunjuk cara untuk kamu mohon. Okey, ini dia aplikasi permohonan. Okey, ini laman web yang mesti kamu klik lah. Okey. Kemudian carta ahli permohonan. Mula kamu mohon. Okey. Kalau tak mohon automatik memang tak dapat. Syaratnya kamu mohon. Bagi yang buat rajuan tu pun dia mesti mohon. Dia mesti mohon. Kalau tak dapat ataupun dapat atau tak dapat itu belakang kira. Yang penting kamu mohon. Sekarang ni fikir mohon je. Nanti kalau tak dapat baru kamu buat rajuan. Tapi kalau kamu tak mohon automatik dia terus tamat. Memang kamu tak dapat buat rajuan. Okey. Jadi sekarang ni kamu mesti mohon. Okey, kemudian permohonan dan talian. Ya, kamu mohon akan dapat semakan pusat. Kemudian pelaksanaan PKSK, kamu akan menduduki PKSK. Kalau tidak, dia automatik akan tamat. Memang kamu tak ada peluang lepas tu. Jadi PKSK tu sangat penting. Mesti ambil PKSK tu. Mesti duduki ujian itu. Kemudian kamu akan dinilai lepas tu sama ada kamu layak atau tidak. Semua tu kali 5 tu yang contoh kalau kamu mohon 3. 3 contohnya kamu mohon Maktab Tentera Diraja, kamu mohon juga College Vocational, kamu mohon juga Sekolah Menengah Teknik. Jadi automatik itu saja 3 tu je yang akan menilai kamu. Kemudian kamu akan dapat tawaran. Kalau yang tak dapat, kamu akan buat rajuan. Okey, proses dia sama untuk semua tu.
Okey, kemudian permulaannya kamu perlu isi maklumat peribadi kamu. Memang automatik ada dalam tu sebab dah link dengan APDM. Jadi waktu kamu mau isi tu, kejap lagi cikgu tunjuk macam mana caranya untuk mohon. Dia akan lihat PBD kamu, PAJSK, psikometrik kamu, dan kamu perlu ada 3 pilihan yang perlu kamu klik dan last sekali kamu perlu sahkan pengakuan tu. Adakah maklumat kamu benar? Okey. Pastikan semua maklumat tepat. Bila kamu masuk dia akan keluar macam ni gambaran dia akan keluar macam ni. Kalau tak keluar tu memang salah lah tu. Kemudian first kali dia akan minta kamu isi my card kamu, IC kamu. Dan juga IC penjaga utama. Kalaulah dekat APDM, maklumat yang kamu bagi pada pihak sekolah, kamu bagi maklumat mak ayah kamu lah. Okey, contohnya kalau lah misalnya kamu tak duduk dah dengan mak ayah kamu duduk dengan atuk nenek jaga kamu. Tapi dekat APDM, masih lagi nama mak ayah kamu. Kamu tak tukar pun kepada IC maklumat atuk kamu. Jadi dia akan sangkut kat situ. Pastikan kalau APDM kamu bagi maklumat mak ayah, maknanya salah seorang mak ayah kamu, contohnya kamu klik IC mak, kamu boleh masuk. Kalau kamu klik IC ayah pun, masih boleh masuk. Dia tak ada masalah. Okey, jadi kamu isi IC kamu dan IC penjaga kamu. Salah seorang lah, mak ataupun ayah. Kemudian klik untuk login. Dia akan keluar nama kamu. Okey, dia akan keluar nama mak ataupun ayah kamu juga kat hujung ni. Okey, kemudian pastikan waktu isi tu mesti dengan bimbingan mak ayah ataupun penjaga kamu. Kamu tak digalakkan isi borang permohonan secara sendirian. Tak boleh mana-mana isi mesti dengan kebenaran mak ayah. Maknanya dalam makluman mak ayah kamu. Kalau misalnya mak ayah tak bagi, bincang elok-elok dengan mak ayah, cakap betul-betul. Pujuklah mak ayah. Supaya mereka menyokong kamu. Kalau tak nanti, kalau tak ada sokongan mak ayah, tak ada pembincangan yang baik, susahlah nanti kan, susah. Kita nak buat apa-apa keputusan mesti nak dapatkan keberkatan daripada mak ayah kita, restu mak ayah. Jadi pastikan waktu isi itu ada mak ayah kamu. Kemudian dikendaki memastikan maklumat kamu, macam cikgu cakap tadi lah, dengan padanan APDM tu betul dan tepat. Kalaulah maklumat tu ada yang salah, tak tepat, kamu tak boleh edit dalam tu. Maknanya kamu kena bagi tahu dengan guru tingkatan kamu untuk kemaskini maklumat APDM kamu. Kena faham jelas Kemudian, kesilapan waktu isi tu, kalau kamu tak bagi maklumat yang tepat, automatik permohonan tidak dipertimbangkan. Pemohon mestilah menyemak semua maklumat dengan teliti. Kemaskinilah berapa banyak kali. Waktu kamu isi tu, kamu nak kemaskini banyak kali terpulang. Tak ada limitnya, 1, 2 kali ke, tak ada. Banyak kali pun tak apa. Yang penting jangan selepas tarikh tutup permohonan. Lepas tutup saja automatik kamu dah tak boleh kemaskini. PKSK adalah satu saringan yang dilaksanakan kepada semua pemohon sebagai satu syarat kemasukan ke sekolah khusus. Ni dia. Waktu penggunaan dia akan keluar pangkal-pangkal ni. Kenapa pangkal? Sebab kamu belum isi lagi. Bila kamu dah isi, dia akan automatik tanda right. Permulaan kamu perlu isi maklumat diri pemohon. Bila kamu dah isi maklumat pemohon, dia akan keluar status tanda right. Maknanya maklumat kamu tu dah dapat. Jadi pastikan setiap kali lepas isi, kamu klik hantar ni maklumat dia. Maklumat kamu, perasan tak? Kamu tak boleh, dekat sini dia dah ada maklumat kamu. Kamu warga negara, Melayu, Islam. Ini je yang nampak ni, yang cikgu tunjuk ni, cemerlang ni semua kamu klik. Kamu ada tak maklumat? Kalau tak ada tu nanti ada. Kemudian maklumat yang berapa, memang tak boleh edit pun sebab automatik dari APDM.
Contoh alamat ni. Alamat pun sama. Kalau ubah alamat kena maklumkan dengan guru tingkatan kemas kini FPDM. Untuk tindakan selanjutnya. Email. Pastikan letak email yang betul. Jangan isi email yang sewenang-wenangnya. Sebab ada kadang-kadang maklumat semua dia akan hantar ke email kamu. Jadi pastikan email tu yang dapat dibuka. Jangan bagi email yang kamu tak boleh buka. Kamu lupa password. Jadi email tu kamu tak boleh buka. Kamu isi alamat email tu kat dalam ni. Macam mana kamu nak semak nanti? Jadi pastikan email kamu tu boleh kamu masuk dan kamu ingat password dia. Kemudian klik untuk hantar. Bukan klik untuk isi semula Kalau kamu klik untuk isi semula, dia automatik kosong balik. Penat kamu isi tadi kan? Kena isi semula. Jadi klik untuk hantar permohonan. Okey. Kemudian dia. Maka PBD kamu kena isi semua maklumat subjek yang berkaitan saja. Kalau bahasa Arab kamu tak diambil, tak payah klik lah. Jangan isi. Isi maklumat subjek yang kamu ambil sahaja. Okey. Ni dia. BM, KBI, semua ada. Macam syariah ni, usul adil ni. Kamu tak ada ambil. Jangan mandai isi ya. Itu kalau kamu terklik tu, maknanya maklumat kamu tidak benar. Jangan mandai. Okey. Tugas kamu, simple saja. Kamu macam tahun lepas, pelajar tahun lepas, dia nak kena key in PIJSK, psikometrik, semua tu nak kena isi. Jadi, dia orang akan minta dengan cikgu, dia isi sendiri. Tapi, untuk kamu ni sangat mudah tahun ni. Automatik dia akan jana daripada sistem. Macam psikometrik lah contohnya ya. Cikgu dah key in markah kamu tu. Jadi automatik nanti bulan 12 dia akan terus padankan. Dia ambil maklumat tu, dia akan masukkan terus. Jadi kamu tak payah susah-susah nak minta dari cikgu, tak payah. Tugas kamu hanya dapatkan maklumat markah PBD kamu dari guru tingkatan sahaja. Dan kamu isi maklumat tu. Mudah kan? Okey, klik untuk hantar permohonan. Jangan klik untuk isi semula. Nanti penat kamu kena isi balik semula. Pastikan relax. Waktu jawab tu tenang. Jangan kelang kabut. Jangan kalut. Okay. Kemudian itu saja. Okey. Okey. Sekejap ya. Tunggu start balik. Okey tadi cikgu. Okey. Untuk seterusnya. Lepas kamu dah isi tu. Dah klik hantar. Dia akan keluar senarai 3 pilihan sekolah khusus yang kamu nak. Untuk pilihan yang pertama, kamu tak boleh, kamu dah klik tu kan, tak boleh pilih sekolah khusus yang sama contoh kalau kamu nak pilih sekolah maktab tentera diraja, perempuan tak dibenarkan, memang automatik memang tak boleh. Kemudian nama sekolah bergantung pada sekolah yang kamu mohon tu lah yang kamu klik. Contohnya kamu minat KB. Dia akan keluar pula bawah tu kamu kena klik KB mana yang kamu minat. Untuk pilihan kedua pula, kamu tak boleh pilih sekolah khusus yang sama. Yang sama maksudnya kamu tak boleh pilih yang sama macam pilihan yang pertama. Kena pilih yang berbeza. Pemohon tidak dibenarkan memilih nama sekolah dan pakej mata pelajaran program yang sama dengan pilihan satu. Tak boleh kalau contoh kamu nak minta sekolah menengah teknik, kamu nak ambil kejuruteraan. Pilihan kedua, sekolah menengah teknik juga, JB juga. Tapi pilihan kedua, subjek lain pula. Tak boleh. Jadi pastikan pilih betul-betul. Sama juga pilihan ketiga, tidak dibenarkan, sama macam di atas. Okey. Pastikan pakej yang kamu pilih tu tak sama dengan pilihan 1, 2. Contohnya kamu minatlah Kevin, kulineri. 3 pilihan kamu isi kulineri. Tak boleh pilih salah satu sahaja. Okey, tu dia. Pelajar non-Muslim automatik waktu kamu nak, memang kamu tak ditawarkan sekolah menengah agama memang kamu tak akan, bila klik tu tak akan keluar lah. Okey, kemudian
Ni dia okey, untuk bagi yang berminat sekolah berasrama penuh, okay, pastikan kamu klik tu berminat ke tidak, ambil DLP. DLP tu masuk kamu akan belajar bahasa Inggeris bagi subjek matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kalau kamu tak berminat, kamu klik tidak. Kalau kamu minat, kamu klik ya. Sebab ada 18 sekolah berasrama penuh di seluruh Malaysia ada tawarkan 100% DLP. Okey, jadi pilih betul-betul Pakej mata pelajaran, pastikan pilih betul-betul. Dan lokasi sekolah, pastikan pilih sekolah yang betul. Jangan pilih yang jauh-jauh, nanti kan susah mak ayah kamu. Kau boleh ambillah yang dekat-dekat je. Kemudian ni dia. Ni contohnya lihat betul-betul yang cikgu tunjuk ni. Okey, pilihan pertama sekolah berasrama penuh. Okey, pilih betul-betul apa sekolah pakej yang kamu nak. Okey, kat negeri mana, nama sekolah dan jarak rumah ke sekolah pilihan. Okey. Kamu lihat tu. Tengok betul-betul. Dia keutamaan yang bagi duduk asrama ni, dia beri keutamaan bagi yang duduk jauh lah. Okey, tapi kalau kamu nak juga, kamu kena minta lah waktu kamu dapat tawaran tu. Itu dia. Yang paling penting ni dia. Pilihan pusat pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Macam cikgu cakap tadi lah. Negeri pilihan, klik Johor. Jangan mana-mandai klik Kelantan, Terengganu, Melaka. Saja cikgu, saya nak jalan-jalan. Kok lah tiba-tiba waktu tu ada masalah, kereta rosak ke, macam mana kamu nak pergi ambil sana? Ingat PKSK ni penting. Kalau kamu tak ambil memang automatik lah, kamu tak akan layak untuk ke seterusnya. Jadi pastikan isi betul-betul. PPD pilihan kat mana? Johor Bahru. Pilihan pusat, dia akan keluar nama sekolah. Nama sekolah yang jadi pusat PKSK ni. Pastikan kamu klik mana yang terdekat lah. Yang ada tu yang terdekat dengan kamu dari rumah. Yang kamu senang nak pergi, mak ayah pun senang nak hantar. Okey, kemudian klik untuk hantar permohonan. Okey, dan seterusnya. Ini untuk tingkatan 4 lah. Okey. Ni dia. Yang terakhir, akuan permohonan. Akuan pemohon. Kamu kena klik. Ni dia. Klik. Jangan tak klik tanda right dekat dengan ini saya mengaku semua maklumat keterangan adalah benar dan tepat. Klik. Saya bersetuju bahawa kementerian berhak menawarkan pakej bukan pilihan. Klik. Tidak mempunyai rekod kesalahan disiplin berat. Klik. Kemudian hantar. Okey. Itu sahaja. Itu sahaja yang maklumat yang cikgu nak kongsi pada malam ini. Okey, ada soalan tak? Anak Hashim. Anak Hashim ni siapa ya? Siapa ni anak Hashim ni? Tanya boleh? Ya. Siapa ni? Saya apa ni Ibu Izzati lah. Okay. Ya puan. Kan tadi masa kita dah isi borang tu, kan dia kata, cikgu kata kan kita hantar. Setiap kali pages tu kita akan hantar kan? Ya, betul. Tetapi kalau kita hantar tu maknanya dia save kat situ lah. Maknanya dia park lah kan? Maksudnya, betul. Dia akan tanda right puan. Tak, maksudnya still lagi boleh kemas kini lah selepas tu. Betul. Selagi tak ada tarikh deadline dia tu, boleh kemas kini walaupun kita klik dekat hantar tu. Betul. Contohnya takut confuse kalau kita hantar tu maknanya terus submit je terus final kan? Tak apa. Contohnya untuk permulaan tu, puan isi maklumat peribadi, klik kemas kini. Lepas tu esoknya baru nak sambung pula isi yang maklumat PBD pula. Tak ada masalah. Memang automatic save kat situ. Okey lah sebab kita nak confirm balik tu sebab tadi hantar-hantar tu kan takut nanti dia terus submit je nanti tak boleh nak kemas kini. Tapi apa-apa pun dia bergantung pada internet puan. Kalau internet kita laju, tak ada masalah, memang dia save. Tapi kok lah time tu line kita tak okey, kan? Kok lah waktu tu dia tak sempat save dah line masalah. Memang kadang-kadang ada kes
Dia waktu tu isi line ada masalah, memang tak dapat nak isi. Maknanya kena isi semula dari awal. Ya, tak apalah tu maknanya itu antara beberapa masalah, antara masalah yang ni lah yang apa ni yang tak dijangka-jangka lah kan. Ni kita cuma berbincang berkenaan dengan yang umum saja. Ya, betul, Yang kalau ada masalah-masalah macam itu nanti kendian lah. Ya, betul. Kita boleh datang balik. Sekarang ni kita cerita umum je. Kalau cerita macam itu memang panjang tu, cerita tak habis. Betul. Okey, itu saja nak tanya. Okey. Kemudian sebaiknya kalau nak buat permohonan, nasihat cikgu, waktu line orang tak ramai nak online. Contohnya lepas kita solat subuh kan, ramai lagi yang belum bangun kan. Time tu line memang clear. Kalau time tu nak isi tak ada masalah cikgu rasa. Okey, anak Hashim ni siapa ya? Angkat tangan ni. Raise hand, ada soalan? Anak Hashim ni siapa? Azrul, baru masuk Azrul. Okey, anak Hashim ni angkat tangan. Kenapa ya? Ada soalan ke? Okey, yang lain cikgu buka. Sebelum cikgu tamatkan taklimat ni, ada soalan tak? Jam pun dah pukul 9.12 dah. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, tolong isi ya. Isi kejap cikgu bagi link kehadiran. Isi link kehadiran ni. Kat situ ada soalan yang cikgu akan ada tanya. Jawab ya. Okey, dapat tak link? Cikgu dah bagi kat message. Tolong tengok. Ada link kehadiran, tolong isi. Isi sekarang ya. Okey, cikgu bagi peluang. Cikgu bagi peluang 3 minit ni untuk tanya soalan. Ada soalan lagi tak? Semua senyap je. Tak ada soalan lah. Okey, isi kehadiran ya. Okey, untuk maklumatnya, kamu kalau kamu masih keliru, kamu boleh search dekat YouTube, banyak info tentang permohonan PKSK ni. Terlalu banyak. Kalau kamu tertanya-tanya nak tanya tentang KB yang terdekat ni, kamu search je, banyak info dalam tu. Okey. Kalau tak ada apa-apa, isi permohon surat pula. Borang link kehadiran yang cikgu hantar ni dalam mesej, isi sekarang. Okey, setakat ni baru 12 orang yang isi. Yang lain isi sekarang ya. Lain okey tak? Isi sekarang maklumat. Dah, ada lagi yang lain. Baru 12 orang yang isi. Yang lain isi sekarang ya. Ramai ni yang ada ni. Ada 30 orang tolak cikgu dengan cikgu Sanisa. Ada 30 orang lagi. Tolong isi. Setakat ni baru 12 orang yang isi. Okay, 15 orang yang isi sekarang. Cikgu juga dekat mana? Ya sayang? Kehadiran dekat mesej. Dekat mesej cikgu ada send. Tak payahlah. Kau masuk dalam bank kau pun tak lama je kau keluar pergi kedai test kitchen. Kau tak ada pergi kedai lain. Test kitchen yang kau pergi tabung kat situ. Tabung apa? Dia nak pergi tabung macam Nana tu. Besar ke tambah tu. Inilah depan ni. Ni. Okey, nanti cikgu akan bagi juga link ni kehadiran dekat Telegram
Okey, dengan ini cikgu tamatkan taklimat kita pada hari ini. Cikgu akhiri dengan tasbih, kafarah dan juga surah Al-As. Okey, kita boleh bersurai sekarang. Terima kasih semua kerana hadir untuk taklimat pada hari ini. Jumpa lagi. Nanti jumpa hari Isnin nanti ya. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Tekan Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.